Seandainya para ulama masa silam yang membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dhalalah dapat melihat apa yang dilakukan oleh sebahagian agamawan pada masa kini, nescaya mereka tidak akan melakukan pembahagian tersebut pada awalnya. Apa cerita ni? Ikutilah penjelasan saya selanjutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya ke atas buku Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Sambil mendengar penjelasan saya, jemput menikmati pemandangan penerbangan dan pendaratan di London Heathrow International Airport. Apabila hendak mendarat nanti, suasana angin kencang atau apa yang disebut sebagai gusty wind condition, sehingga boleh nampak kegoncangan melalui rakaman. Dalam suasana cuaca seperti inilah, kemampuan seorang juruterbang mengendalikan pesawat sehingga mendarat dengan selamat benar-benar diuji. Sebelum bermula, mungkin tuan-tuan dan puan-puan perasan bahawa kebanyakan video saya mulai dengan ucapan Alhamdulillah. Jika ada yang tak ada, saya terlupa sebut sebenarnya tu. Okey, kenapa sedemikian? Ia sebenarnya menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan nikmatnya, dengan izinnya saya diberi masa dan kemudahan untuk berkongsi ilmu melalui video. Juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana dengan nikmat dan izinnya kita diberi masa dan kemudahan untuk menonton video meskipun kita semua sibuk dalam pelbagai urusan harian. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan agar kita selalu bersyukur kepada Allah, kerana dengan itu Allah akan menambah dan melipat gandakan nikmatnya kepada kita. Dan antara nikmat yang besar ialah masa dan minda yang dimanfaatkan untuk mendapat ilmu agar kita semua dapat menjadi hamba-hambanya yang terbaik. Okey, kita masih di bahagian A buku Zikir Selepas Solat dan kita sekarang masuk ke asas yang kelima, yang ini tentang sunnah dan bid'ah. Sememangnya tajuk penuh buku ini ialah Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah, dan sememangnya tujuan saya menulis buku ini ialah menjelaskan zikir-zikir yang sunnah selepas solat dan apakah bid'ah yang berlaku pada zikir tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menyebut tentang bid'ah, saya bukanlah sesuka hati atau dengan mudah suka membida'ahkan akidah dan ibadah umat Islam. Kita semua sepatutnya tidak berlaku mudah dalam perkara ini. Namun, jika sesuatu akidah atau ibadah itu adalah bid'ah, kita mesti berkata ia adalah bid'ah supaya orang yang mahu mengambil peringatan, yang bertakwa kepada Allah, yang mencukupkan dirinya dengan syariat Islam yang sempurna ni, lagi mencintai Rasulullah dengan sebenar-benar kecintaan, akan menjauhinya. Bahkan kita mesti berkata ia adalah bid'ah meskipun bid'ah tersebut masih kecil atau insignifikan, kerana semua bid'ah bermula secara kecil-kecilan, bertahap-tahap ia membesar sehingga ke satu tahap orang ramai menganggap ia adalah sunnah. Apabila sudah sampai ke tahap ini, jika ada orang yang mengamal dan mengajak kepada sunnah yang sebenar, dia pula yang akan dituduh sebagai Wahabi, pemecah belah umat, bahkan mungkin dia pula yang dituduh sebagai mubtadi', yang ini pengamal bid'ah. Sama-samalah kita ambil iktibar daripada kata Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijrah dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Satu nota, kitab ini baru saja diterjemahkan ke bahasa Melayu beserta syarahannya. Diterbitkan oleh PIS, link dalam kotak description. Saya bagi satu link, tapi sila bandingkan di antara beberapa seller untuk mendapatkan harga yang terbaik. Ia setebal 440 muka surat, berkulit keras dan harganya RM69. Tapi mungkin ada yang lebih rendah, sila buat perbandingan sendiri ya. Okey, kembali kepada Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau berkata maksudnya, berhati-hatilah dengan perkara-perkara baharu yang kecil daripada urusan agama, kerana sesungguhnya bid'ah yang kecil akan berkembang
menjadi bid'ah yang besar. Demikianlah keadaan setiap bid'ah yang terjadi dalam umat ini. Pada awalnya ia kecil dan menyerupai kebenaran, maka ramai yang terpedaya dengannya dan memasukinya, yakni meyakini atau mengamalkannya, kemudian tidak mampu untuk keluar daripadanya kerana telah berkembang dan berakar umbi dalam dirinya. Mereka mengagungkannya, menjadikannya sebagai sebahagian agama dan berpegang teguh meskipun ia menyelisihi jalan yang lurus, sehingga akhirnya mereka terkeluar daripada Islam. Sekian Imam Al-Barbahari. Nukilan ini berserta teks Arabnya ada dalam buku saya yang lain, 90 pelajaran tentang bid'ah. Oleh itu, kita mesti bersikap tegas terhadap bid'ah dan membasminya pada tahap ia masih lagi anak benih. Jika dibiarkan ia membesar menjadi sebuah pokok, sukar untuk dipotong atau ditebang. Di sini sudah tentu akan ada yang bertanya, takkanlah perkara kecil pun hendak dibida'ahkan sehingga akhirnya masuk neraka? Soalan lazim ini dijawab dengan 3 jawapan. Pertama, neraka atau tidak adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. Urusan manusia ialah berusaha di dunia ini bagi menjauhi azab neraka di akhirat kelak. Kedua, bid'ah adalah satu kesalahan yang telah diberi peringatan, amaran dan ancaman neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap kita sebagai orang yang bertakwa ialah menjauhi bid'ah, baik yang besar mahupun kecil, baik yang jelas mahupun sama-sama. Ayuh kita ulang kaji apakah maksud takwa. Takwa dari sudut bahasa ialah membentengi diri. Dari sudut istilah pula bermaksud membentengi diri kita daripada neraka dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan salah satu perintah tersebut ialah berpegang kepada sunnah. Sementara salah satu daripada larangan tersebut ialah berkeyakinan atau beramal dengan bid'ah. Dan inilah yang patut kita jauhi. Ketiga, orang yang melakukan satu bid'ah yang kecil dan dia bergembira dengannya, lazimnya akan melekat pada orang itu pelbagai bid'ah yang lain. Berbeza dengan orang yang melakukan satu sunnah yang kecil lalu dia bergembira dengannya, lazimnya akan melekat pada dirinya itu pelbagai sunnah yang lain. Ingat, di akhirat kelak Allah akan mengadili seseorang berdasarkan keseluruhan akidah dan amalannya. Ini telah saya jelaskan berserta dalil-dalilnya dalam buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey. Antara yang turut yang perlu diberi perhatian ialah penyalahgunaan istilah bid'ah hasanah. Apabila para ulama silam membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dolalah, yang mereka maksudkan dengan hasanah ialah urusan-urusan dunia yang membantu urusan agama. Seperti contoh yang masyhur, pembahagian ilmu-ilmu agama, penulisan serta pembukuan ilmu-ilmu agama dan pembinaan sekolah atau madrasah. Namun, sebahagian agamawan pada masa kini, baik kerana tidak tahu, keliru atau sengaja, telah menyalahgunakan istilah tersebut. Mereka membuat atau mencipta akidah dan ibadah yang baharu lalu menjustifikasikannya dengan sebutan bid'ah hasanah. Perkara ini berlaku dengan meluas sehingga sebahagian masyarakat benar-benar beranggapan wujudnya bid'ah hasanah dalam urusan akidah dan ibadah. Perkara ini berlaku dengan meluas sehingga seandainya para ulama masa silam yang membahagikan bid'ah kepada hasanah dan dolalah tersebut dapat melihat penyalahgunaan istilah ini oleh sebahagian agamawan pada masa kini, nescaya mereka tidak akan melakukan pembahagian tersebut pada awalnya. Nescaya mereka akan kekal kepada kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa semua bid'ah adalah sesat. Merujuk kepada bid'ah yang kecil, mungkin ada yang berkata memberi fokus kepada kesatuan umat Islam adalah lebih utama berbanding memberi fokus kepada bid'ah yang kecil. Ini dijawab dengan hadis Rasulullah SAW yang masyhur, riwayat Imam Abu Dawud, nombor 3991 atau penomoran lain nombor 4607.
juga merupakan hadis ke-28, hadis ke-28 daripada himpunan hadis 40 Imam An-Nawawi, di mana secara ringkasnya baginda bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in abadan habasyiyan. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan dengar serta taat meskipun terhadap seorang hamba daripada Habasyah. Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiran. Kerana sesungguhnya sesiapa dari kalangan kalian yang hidup panjang sesudah aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin wal rasyidin. Maka wajib ke atas kalian sunnahku dan sunnah para khulafa yang mendapat hidayah petunjuk. Tamsaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajizi. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian. Wa iyyakum muhdasatil umuri, berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian daripada perkara-perkara baru dalam urusan agama. Tak sebut agama, tapi urusan yang kita faham di sini ialah agama. Fa inna kulla muhdasatin bid'atun, kerana sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalatun, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Okey, dalam hadis ini Rasulullah SAW telah meramalkan akan berlakunya banyak perselisihan di kalangan umatnya. Perselisihan tersebut tidak lain tidak bukan ialah dalam isu sunnah versus bid'ah. Oleh kerana itulah, ada sebab itulah baginda berwasiat untuk berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Nah, seandainya kesatuan umat Islam adalah lebih utama, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam akan berpesan untuk mengutamakan kesatuan dan mengenepikan isu sunnah versus bid'ah. Namun baginda tidak berpesan sedemikian, sebaliknya menekankan untuk kita berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Selain itu, apabila dikatakan umat Islam ini perlu bersatu, persatuan tersebut dibina di atas paksi apa? Sebab kita nak bersatu di atas apa itu? Berdasarkan hadis ini, persatuan tersebut hendaklah berpaksi kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya ulangi, telah saya sebut dalam video yang lain, ahli sunnah wal jamaah ni bukanlah sekadar gelaran semata-mata yang every Tom, Dick and Harry boleh mendakwa dirinya ahli sunnah wal jamaah, tetapi ia adalah sejumlah dasar, asas dan prinsip yang membentuk ahli sunnah wal jamaah. Jika kita mendakwa diri kita ahli sunnah wal jamaah, kita hendaklah mengetahui dasar-dasar prinsip-prinsip tersebut dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Salah satu daripada dasar itu ialah kita semua ini bersatu, kita semua ini berjamaah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, demikianlah mukadimah yang saya cerita panjang-panjang. Ni mukadimah kepada asas yang kelima. Okey, poin-poin ini sebenarnya telah saya sebut dalam video-video sebelum ni, tapi saya ulangi semula secara ringkas sebab masih ada yang tak faham atau mungkin yang telah dengar tetapi terlupa. Moga-moga ulang kaji ini adalah sesuatu yang bermanfaat, ya. Okey, itu tadi barulah mukadimah. Kita kembali ke asas yang kelima dalam buku saya, Zikir Selepas Solat. Mungkin ada yang berkata, lafaz-lafaz zikir yang berlainan, yang lazim diamalkan di Malaysia itu adalah isu kecil dan tak patut didendangkan sebagai satu bid'ah. Mungkin juga ada yang mengaku bahawa ia memang berlainan daripada lafaz dan atau bilangan yang diajar serta diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ia boleh diterima kerana merupakan bid'ah hasanah. Mungkin juga ada yang berkata ini patut dinombor duakan, isu ini patut dinombor duakan dan kita patut mengutamakan, menombor satukan kesatuan umat Islam. Semua alasan-alasan ini telah saya sentuh dalam mukadimah sebelum ini dan secara ringkasnya
Pertama, bid'ah patut dibasmi meskipun ia masih sekadar anak benih. Kedua, bid'ah hasanah merujuk pada urusan dunia yang membantu agama dan bukannya dengan membuat lafaz dan bilangan zikir yang tersendiri dalam urusan ibadah. Ketiga, kesatuan yang sebenar ialah bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW dan bukannya di atas sunnah masyarakat. Merujuk kepada lafaz dan bilangan zikir selepas solat, pada pengamatan saya, apa yang diamalkan di kebanyakan, bukan semua, kebanyakan masjid dan surau di Malaysia adalah bid'ah. Ini kerana lafaz dan bilangannya berbeza dengan apa yang diajar atau diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya lafaz yang berbeza, ada kalanya bilangan yang berbeza, ada kalanya kedua-duanya berbeza. Lafaz dan bilangan yang berbeza itu pula diamalkan secara berterusan dan dipimpin pula oleh para agamawan sehingga disalah anggap oleh masyarakat sebagai itulah zikir yang sunnah. Sukar untuk dikatakan mereka ni tersilap atau tidak tahu kerana zikir yang sunnah, kerana lafaz dan bilangan zikir yang berasal daripada sunnah Rasulullah SAW pada masa kini telah banyak disebarluaskan. Banyak buku-buku selain daripada buku saya yang telah pun menerangkan zikir-zikir yang sunnah selepas solat-solat. Demikian juga di sebahagian masjid dan surau ada tergantung poster atau kain rentang yang menjelaskan zikir bersumberkan sunnah Rasulullah. Pun begitu, imam, penceramah jemputan dan para jemaah tetap berzikir dengan lafaz dan bilangan yang berbeza. Justru dalam buku saya ini, saya menerangkan apakah lafaz zikir yang diajar atau diamalkan oleh Rasulullah SAW berserta bilangannya. Kemudian, saya jelaskan pula apa dan bagaimana bid'ah yang telah berlaku terhadap lafaz zikir tersebut sebagaimana yang lazim berlaku di Malaysia. Dengan cara ini, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat serta membandingkan yang manakah sunnah, yang manakah bid'ah. Menyebut tentang zikir selepas solat yang bid'ah, agak ramai yang menyangka berzikir dengan suara yang kuat atau apa yang disebut sebagai jahar seperti yang lazim diamalkan di Malaysia adalah satu bid'ah. Sebenarnya ia tidak sedemikian. Ini kerana zikir secara kuat yakni jahar atau perlahan yakni sir adalah khilaf yang masyhur dengan kedua-dua cara memiliki dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dengan syarat zikir secara kuat tersebut diamalkan dengan mengambil kira, dengan mengambil perhatian tentang makmum masbuk terlebih dahulu. Perkara ini saya akan jelaskan lebih lanjut dalam buku ini. Ada babnya yang khusus ya, insya-Allah. Jika begitu, tak bolehkah dikatakan lafaz dan bilangan zikir selepas solat juga merupakan satu khilaf sehingga tak perlulah dihukum sebagai bid'ah, kan? Okey, apabila dikatakan khilaf, baik dalam isu zikir kuat perlahan ini ataupun apa-apa lain, kita perlu berhati-hati kerana terdapat sebahagian agamawan yang bermudah-mudahan berkata ia khilaf, padahal di sana tidak ada khilaf. Kerana apabila dikatakan khilaf, perlu dibuktikan bahawa para ulama yang khilaf, yang berbeza pandangan itu memiliki dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki cara pendalilan yang berbeza dan cara penghujahan yang berbeza sehingga benar-benar berlaku khilaf. Inilah yang disebut sebagai khilaf muktabar. Okey, sekali lagi saya ingatkan para penonton perlu berhati-hati kerana terdapat sebahagian agamawan yang cuba menjustifikasikan sesuatu akidah atau amalan, satu akidah atau amalan yang salah atau bid'ah atas alasan khilaf. Padahal di sana tak ada khilaf. Okey? Baik, sehingga sini saja dahulu kita telah pun selesai membicarakan asas-asas zikir selepas solat. InsyaAllah kita akan masuk ke bahagian B, iaitu lafaz zikir selepas solat fardu dan bid'ah yang berlaku bagi zikir tersebut. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.